Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi Masjid Karya Batu 17, Tuan Haji Marti, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia maka pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama di masjid yang mulia dan berkat ini untuk kita mendirikan solat berjemaah, dan seterusnya kita menambahkan lagi sedikit ilmu kita berkaitan dengan alam kematian dan alam akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan mengurniakan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita terus masuk kepada tajuk yang telah pun kita bincangkan sebelum ini, iaitu soalan Allah SWT terhadap para nabi-nabi alaihi salam dan kesaktian para umat bahawasanya mereka telah menyampaikan risalahnya kepada umat-umatnya. Ini pertemuan Allah dengan para rasul, para nabi dan para makhluk yang beriman. Orang kafir Rasulullah tak pandang pun di akhirat besok. Tapi orang Islam, para nabi, para rasul, Allah akan berjumpa dengan mereka dan menanyakan tentang apa yang telah mereka lakukan terhadap risalah yang mereka bawa kepada makhluk-makhluk Allah di atas muka bumi ini. Jadi orang kafir dah tolak tepi dah di akhirat besok. Mereka dimasukkan ke dalam neraka. Tak ada, Allah tak nak jumpa mereka, tak nak bercakap dan tak nak pandang dengan mereka. Jadi insya-Allah kita ni akan dipanggil oleh Allah SWT untuk bertemu dan bercakap. Terutama sekali para nabi dan para rasul. Sebab para nabi dan para rasul ini mempunyai tanggungjawab yang berat untuk menyampaikan risalah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada makhluknya, iaitu hukum-hukum, iaitu perkara yang berkaitan dengan tauhid, mengesahkan Allah dan juga syariat-syariat di zamannya. Nabi-nabi ini yang tersebut dalam Al-Quran seramai 25 orang yang wajib kita imani dan wajib kita percaya. Jadi semuanya itu akan dipanggil. Walaupun Allah tahu bahawa semua para nabi dan para rasul itu telah menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, Allah panggil di hadapan makhluk-makhluk yang lain untuk memastikan bahawa mereka adalah golongan yang sentiasa mendapat perhatian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berlaku adil terhadap semua makhluknya. Tidak kira para nabi ataupun orang biasa. Jadi dalam pertemuan ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu pada saat itu, kalau dalam bahasa Arab pada saat itu dipanggil yauma idzin, hari itu, pada saat itu, di hari akhirat itu selalu Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pada hari itu semua orang akan yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun, semua orang akan berseru melainkan orang-orang yang bertakwa. Yauma idzin itu maknanya lah hari akhirat. Jadi pada saat itu malaikat masih bercampur dengan jin lagi. Bila semua dipanggil di pada mahsyar, maka malaikat, jin, manusia,
para rasul, para nabi akan bergaul. Bersampu-sampu lah. Masing-masing akan bersampu, bergaul antara satu sama lain. Ini samalah juga tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, bila Allah memerintahkan malaikat dan jin dan iblis supaya sujud kepada Nabi Adam, ya. Pada waktu itu manusia baru dijadikan, Nabi Adam baru dicipta, ya. Jadi suruh malaikat dan iblis sujud kepada Nabi Adam. Itu dalam peristiwa yang pertama bila Allah ciptakan Nabi Adam. Tapi yang ini ialah di akhirat, di padang mahsyar, bila semua makhluk, ya, telah dihimpunkan. Jadi kita tak tahu berapa jumlah makhluk dihimpunkan ini, tapi cubalah kita anggarkan daripada zaman Nabi Adam dulu, ya, sampailah kepada zaman Nabi Muhammad, sampailah selepas Nabi Muhammad ni, berapa triliun makhluk dihimpunkan. Berapa ramai. Boleh tak kita kenal antara satu sama lain? Tak boleh, tuan-tuan, ya. Sebab itu Allah bagi tanda. Nak kenal ialah orang-orang yang bertakwa bersama dengan orang-orang yang bertakwa saja boleh kenal. Dalam zaman Nabi Adam ada gulung yang bertakwa, zaman Nabi Hud ada, zaman Nabi Saleh ada, zaman Nabi Yusuf ada, zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Al-Isa, ada gulungan-gulungan yang dipanggil orang-orang muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Orang ni kenal antara satu sama lain. Tapi yang lain tak kenal. Ya. Mana-mana yang jahat, mana yang fasik, mana-mana yang, ya, yang banyak melakukan maksiat, mana-mana yang mungkar, mana-mana yang tak pernah menyembah Allah, menyembah tuhan-tuhan yang lain daripada Allah, ini semua tidak dikenali oleh orang-orang yang beriman di padang mahsyar. Waktu itu, ya, kita kenal orang yang beriman, orang yang bertakwa saja. Sekalipun isteri kita, anak kita, saudara mara kita, kalau mereka tidak tergolong dalam golongan orang yang bertakwa, kita tidak akan kenal mereka di hari akhirat besok. Takkan jumpa mereka, ya? Tak jumpa, tak kenal. Jadi sebab itu dalam wahyu Allah mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, antara wahyu yang sangat tegas yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanzir, maka peringatkanlah ashiratakal aqrabin, keluarga-keluarga kamu yang terdekat. Apa tujuan Allah cakap macam tu? Supaya besok di akhirat kita jangan tak kenal mereka. Sebab tu yang di dunia ni, fanzir ashiratakal aqrabin, ingatkanlah keluarga-keluarga kamu yang terdekat. Siapa dia keluarga Nabi yang terdekat masa tu? Termasuklah Abu Jahal, Abu Lahab zaman jahiliah dulu. Termasuklah golongan-golongan musyrikin, termasuklah golongan jahiliah, ya. Pembesar-pembesar mereka diperingatkan. Sebab mereka itu adalah daripada satu kumpulan dalam Mekah tu, ada saudara mara juga, tuan-tuan, ya. Itu yang mereka, yang Rasulullah kumpulkan mereka, ya. Kemudian diperingatkan tentang agama Islami, tapi mereka semuanya tidak menerimanya, malahan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian malaikat bercampur dengan jin semasa Allah mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Campur semua, tak ada, ya. Kita memang bercampur lah, tapi kita daripada makhluk-makhluk yang ada jasad yang daripada tanah, yang dijadikan daripada tanah. Tapi malaikat dan jin ni kejadian dia, malaikat dijadikan daripada cahaya, jin dijadikan daripada api. Jadi kita nak nampak malaikat, nak nampak jin kalau di dunia ni memang tak nampak lah. Tapi insya-Allah mungkin di akhirat besok kita akan nampak jin dan malaikat ni, tuan-tuan. Walaupun mereka dijadikan daripada cahaya, dijadikan daripada api, tapi di akhirat besok semuanya itu Allah akan nampakkanlah jin dan malaikat ini. Bahawa itu ada disebutkan dalam kitab ini juga, sebutkan bahawa malaikat akan menampakkan, ya, betapa besarnya mereka, malaikat ni, anggotanya yang besar, malaikat ni melitupi alam ni, besarnya malaikat ni. Sebab malaikat ni boleh bertukar-tukar rupa, ya. Sebab itu bila Rasulullah nampak malaikat kali pertama, kali kedua Rasulullah nampak malaikat
sayapnya menutupi seluruh alam ni. Itu malaikat yang asal betul, ya, sifat dia yang asal betul, menutupi seluruh, ya, seluruh alam ni. Itu rupa malaikat, ya, yang digambarkan, ya. Bagaimana Rasulullah nampak malaikat tu. Hari ni kan mai orang mengaku dia nampak malaikat, kan dia tak? Ada tak orang mengaku nampak malaikat di mana? Di Mekah, ya. Terutama segi golongan-golongan yang mana ni yang suka sangat bercerita tentang dia jumpa malaikat di Mekah ni. Golongan-golongan artis, golongan-golongan, ya, apa ni, penyanyi-penyanyi ni. Dia pergi Mekah terlalu apa? Tak tahulah apa sebabnya, dia pun katakan dia nampak malaikat, dia jumpa malaikat. Sebab itu tuan-tuan dan puan, bila kita belajar agama ni, jangan belajar tentang perkara-perkara yang ajaib-ajaib, yang pelik-pelik dan sebagainya. Kita belajar agama secara lurus saja, siratul mustaqim saja. Jangan emosional belajar agama ni. Banyakkan orang belajar agama emosi. Banyak emosional dia, ya? Ikut perasaan, sedih. Berapa saya nampak ramai ataupun ramai orang mengadu bila sampai ke Mekah, jumpa nampak Kaabah, terus menangis, air mata mengalir, menangis tak berhenti, teresak-esak. Itu emosi. Kita bila nampak Mekah, kita bertakbir, kita bertasbih, kita bertahmid, membesarkan Allah. Kalau ada menangis, sedih, itu emosi lah. Sebab itu kita belajar agama ni jangan ikut emosi, ikut ilmu betul-betul, ya. Jangan emosi nampak itu, ya, kita sedih nampak, ya. Dan sebab kebanyakan kita memainkan emosi orang lain. Bila bab agama ni selalu kita memainkan emosi, perasaan orang, ya. Bukan saya nak menyanggahlah apa yang telah pun dibuat oleh kebanyakan orang pada hari ini. Dia tunjuk rambut Rasulullah, dia tunjuk pedang Rasulullah. Mesti baiklah dia tak bawa unta Rasulullah, ya. Dia tunjuk apa lagi? Baju dia buat tak? Dia tunjuk pakaian Rasulullah, dia tunjuk apa-apa peralatan yang masa Rasulullah tu. Adakah lagi benda tu? Itu yang menjadi masalah kita. Kita jangan emosi sangat. Adakah benda tu lagi? Kalau ada siapa yang simpan, dan siapa yang simpan tu benarkah mereka simpan, ya, daripada satu generasi ke satu generasi sampai kepada kita? Bolehkah dikekalkan seperti itu? Ini kita jangan emosi sangat. Kita faham, memang ada, ya, rambut Rasulullah, memang ada pedang Rasulullah, memang ada baju ubah Rasulullah yang boleh jadikan contoh dan tauladan. Tetapi yang paling penting sekali kita nak ingat Rasulullah SAW ini, pertama sekali kita tahu sirah dia. Ini musim nyambut Maulid Rasul ni, kita tahu sirah Rasulullah. Perjalanan hidup Rasulullah tu daripada mula baginda dilahirkan sampailah baginda wafat. Kita kena tahu tu. Setiap saat, setiap masa, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, ya. Kalau kita tanya orang, ramai yang tak tahu. Tak tahu pasal apa. Kita tanya sikit je. Dalam masa Rasulullah hidup sampailah Rasulullah wafat, berapa kali Rasulullah, ya, terlibat dalam peperangan? Itu satu kita kena tahu. Kita pernahkah terlibat dalam peperangan? Kalau kita nak ikut sunnah Rasulullah ni, kita kan masuk perang. Pernahkah kita terlibat dalam peperangan? Dan perang yang Rasulullah masuk dan terlibat bukan dipanggil perang biasa, tapi dipanggil ghazwah. Ghazwah ni peperangan yang Rasulullah terlibat dipanggil ghazwah. Yang Rasulullah tak terlibat dipanggil syariah, ya. Syariah tu Rasulullah tak masuk dalam perang tu. Jadi banyak yang Rasulullah, ya, terlibat dalam peperangan itu, ya. Tapi dalam peperangan Rasulullah tak emosi. Perang ikut strategi, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berjuang habis-habisan. Baik itu bila kita baca peperangan Badar, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ya. Orang-orang kafir Quraisy ni, dia tak takut dengan tentera Islam ni dah. Dia tengok tentera Islam ni saudara mara dia dulu saja yang pindah daripada Mekah pergi ke Madinah. Berapa ramai sangat. Dan berapa kekuatan dia perang Badar ni, ya. Sebab tentera kafir yang datang bersama 1000 orang, tentera Islam yang tunggu lebih 300 lebih je. Dia kata takut dengan tentera Islam masa tu. Tentera Islam ada 2 ekor kuda je. Tapi apa yang paling mereka takut pada tentera Islam? Ya. Yang mereka takut ialah tentera yang naik kuda.
dan tidak berjejak di bumi nyata memakai baju bah putih. Itu yang mereka takut. Siapa dia? Para malaikat yang membantu tentera Islam waktu itu. Ya? Tak pasal-pasal kepala mereka putus, tak pasal-pasal mereka mati, tak pasal-pasal mereka dipancung dan sebagainya. Ni tentera yang terbang ni lah. Kita pun ada kisah-kisah parang terbang kan. Ada tak dalam masyarakat Malaysia, Islam Malaysia ni ada kisah-kisah parang terbang? Ada. Itu bukan malaikat lah, ya. Tapi parang terbang tu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah ada malaikat, tetapi kerana amalan soleh, kita tawassul dengan amalan soleh, maka Allah tolong kita. Ya, dalam masa kita menentang komunis dulu dalam tahun 1945, dalam tahun selepas perang Jepun lah, ya. Itu ada kes-kes di mana parang terbang. Tapi dalam perang Badar, malaikat terbang. Lain, tuan-tuan, ya. Datang direct daripada Allah SWT, pertolongan daripada Allah SWT. Malaikat datang yang kuda dengan tu. Sebab orang Islam ada 2 ekor kuda aja waktu tu. Jadi bila perang Badar ini berakhir, tentera kafir kalah, barulah sedar orang-orang kafir musyrikin ni bahawa mereka takkan mampu, ya, takkan mampu berhadapan dengan tentera Islam, sebab tentera Islam dibantu oleh Allah Subhanahu. Mereka percaya dengan Allah, tapi mereka menyembah berhala, ya. Sebab itu dalam peperangan yang ketiga, peperangan Ahzab, ya, tentera Islam, tentera-tentera kafir menyediakan 10,000 orang tentera. Tentera Islam ada 3,000 je. Tentera kafir ada 10,000. Dengan bergabungnya kabilah-kabilah Arab yang lain di sekeliling Mekah dan sekeliling Madinah tu, mengepung Madinah, ya, pada sebelah utara ke sebelah di pada sebelah timurnya dikepung, ya. Dikepung Madinah, dikepung oleh tentera kafir yang dipanggil peperangan Ahzab. Pun tentera kafir yang 10,000 orang ni kalah dalam peperangan tersebut. Walaupun tidak diserang oleh tentera Islam, tapi mereka kalah. Dengan ketakutan yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati mereka. Apabila sampai waktu tengah malam, maka datanglah ribut taufan, hujan lebat dan sebagainya di sebelah mereka, tapi di sebelah tentera Islam tak ada pun, ya. Angin pun tak ada, ya. Lari lintang bukang. Inilah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita belajar dalam bab-bab agama ni, bab-bab Rasulullah ni, bab-bab Maulid Rasul ni, belajar dengan penuh, ya, penuh apa? Penuh penghayatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan belajar dengan cara emosi, sedih dan sebagainya, tak. Kita belajar dengan penuh keimanan, percaya dan yakin bahawa Allah Taala sentiasa menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di waktu perhimpunan orang-orang malaikat, jin dan makhluk-makhluk yang lain dihimpunkan di padang mahsyar itu, semua campur. Malaikat ada, jin ada. Kita tahu jin je kan. Lain tahu tak selain daripada jin? Iblis pun ada, syaitan pun ada. Itu jin lah tu. Itu spesies jin lah. Jin, iblis, syaitan. Hantu ada tak? Hantu kita ya cakap. Betul tak tuan? Berapa banyak hantu yang kita dah beri nama, yang kita dah labelkan sebagai hantu lah. Kalau kat kampung kita ada 10 tuan, nama hantu. Ya tak? Hantu apa? Hantu raya. Lagi hantu yang dipanggil Pontianak pun ada, hantu yang dipanggil Langsui pun ada, hantu Polong pun ada, hantu yang dipanggil hantu apa lagi? Palasit pun ada. Ya. Dan Bunian pun ada. Banyak hantu. Sehingga orang-orang Melayu Islam ni, ya, malam-malam tidur ketakutan. Sebab apa? Ada hantu di keliling kita, ya. Anak-anak cucu semua diceritakan tentang hantu. Sebab itu histeria yang berlaku di asrama-asrama disebabkan apa? Cerita-cerita hantu dibawa oleh anak-anak tersebut. Mereka bercerita satu sama lain tentang hantu kat kampung dia ni, tentang hantu kampung kita. Sudah-sudahnya mereka takut, menggigil takut, dirasuk oleh hantu. Ya. Histeria ni berlaku bukan kerana ada benda hantu tu, tak. Kerana perasaan takut dah tertanam daripada awal, daripada kecil-kecil lagi nenek dia dah cerita tentang hantu apa.
Kalau satu waktu senja tu hantu apa? Jangan balik lambat-lambat, balik masuk rumah cepat-cepat, tutup pintu. Jangan meraya-raya waktu senja, kerana hantu apa ada? Lupa pula nama hantu tu lah kan, kau datang dia kan. Lampu beweh kan, hantu beweh datang, berkeliaran waktu senja tu. Itu satu yang menakutkan. Yang kedua menakutkan anak-anak Melayu kita di kampung-kampung ialah hantu tinggi jarang orang jumpa ni. Hantu yang nak cari kepala orang tu, bukan nak cari kepala dia, hantu jambatan tu. Bila jambatan dibuat, adalah India yang akan datang jalan tepi jalan tu kan, bawa guni. Mana-mana budak yang raya-raya tu dia akan ambil tu, sebab nak kuatkan jambatan tu dengan kepala-kepala budak yang ditanam ni. Hari ni pun kita mula ditakutkan, mula ditakutkan dengan ada orang yang datang nak ambil budak-budak kecil, nak ambil organ dia, nak jual di luar negara dan sebagainya. Ini berlaku setiap zaman lah. Tetapi oleh kerana kita dah dekat dengan agama, kita dah ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah belajar semua ilmu-ilmu agama, keimanan, tauhid dan sebagainya, kita tidak bimbang lagi dengan perkara-perkara tersebut, sebab kita ada kekuatan yang melindungi kita daripada perkara-perkara yang gaib yang lain. Kita tak takut dengan hantu dah. Hantu pula takut dengan kita ni. Betul tak? Cuba tanya orang yang belajar Darus Syifa, orang yang mengajar perubatan Islam. Hantu lari kalau nampak dia. Dulu kita takut dengan hantu, sekarang hantu takut dengan kita. Itu peristiwa-peristiwa yang berlaku lah di zaman kehidupan kita di dunia ini. Tapi di akhirat besok kita akan bergaul dengan semua hantu-hantu ni. Jin-jin ni akan campur, malaikat akan campur, manusia akan campur. Sebab Allah panggil nak tanya apa yang mereka lakukan semasa hidup kat dunia. Kemudian terdengarlah satu suara semasa perkumpulan ini. Wahai Adam, utuslah utusanmu yang akan masuk ke neraka. Utuslah utusanmu yang akan masuk ke neraka. Nabi pun menjawab, berapa banyak wahai Tuhanku? Allah perintahkan Nabi Adam, utuskan, hantarkan orang-orang kamu yang nak masuk neraka ni. Keturunan Nabi Adam lah, keturunan Nabi Adam ni Allah perintahkan, masukkan mereka ke neraka. Berapa ramai ya Allah? Tanya Nabi Adam. Allah Subhanahu Wa Taala pun menjawab, yakni 100,999 orang. Dari setiap jumlah itu hanya satu orang yang masuk syurga. Yang masuk neraka 100,990 orang yang masuk neraka. Seorang dia masuk syurga. Inilah yang Allah perintah kepada Nabi Adam, masukkan 100,199 100 apa? 100,999 orang masukkan ke dalam neraka. Seorang daripada situ masuk tu. Setiap 100,999 orang, seorang masuk syurga. Manusia ni, kita ada berapa triliun manusia sejak pada Nabi Adam. Ramai tak yang nak masuk syurga ni? Ramailah. Sebab kalau kita jumlahkan daripada Nabi Adam dulu sampai ke zaman kita ni, berapa ramai makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berapa ratus juta dah, berapa triliun dah manusia. Di setiap 109,999 orang tu seorang masuk syurga. Kalau sejuta berapa orang masuk syurga? Kita kena kira lah berapa ramai. Dan kita tahu tak jumlah makhluk manusia ni yang telah Allah ciptakan sejak Nabi Adam? Kita tak tahu berapa jumlah. Tapi daripada situlah, setiap 199,000 seorang masuk syurga, dan daripada jumlah tersebut, ramailah 100,000 itu masuk neraka. Yang seorang tu masuk syurga, dan daripada situlah kita jumlahkan berapa ramai yang masuk syurga. Begitulah selanjutnya, bahawa perbandingannya adalah dari setiap 1,999 orang, setiap 1,999 orang,
Ini buat perbandingan yang lain pula ya. Setiap 1999 orang-orang fasik, orang-orang kafir dan orang-orang yang lalai, maka satu orang mukmin akan masuk syurga. Jadi seorang mukmin masuk syurga, tapi yang orang fasik masuk 1900 orang masuk neraka. Orang kafir pun dan orang-orang yang lalai akan masuk neraka. 1000 lebih orang mukmin masuk. Setiap 1000 lebih orang-orang yang fasik ini, orang kafir dan orang yang lalai ini masuk neraka, seorang mukmin masuk syurga. Jadi kalau dikirakan jumlah tu, berapa ramai mukmin yang masuk syurga, tuan. Hingga tidak ada yang tersisa kecuali hanya 2 genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hingga tidak ada yang tersisa. Maksud tidak ada yang tersisa ni maksudnya tidak ada yang tertinggal lah. Tak ada yang tertinggal. Lain semua masuk neraka. Yang tertinggal tu masuk syurga hanyalah 2 genggaman. Ya. 2 genggaman daripada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak boleh nak gambarkan Allah Taala tu ada tangan macam kita. 2 genggam tangan tak. 2 genggam ni banyak mana yang Allah hendaklah yang masuk syurga ni. Ya. Yang lain semua masuk neraka. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita bagaikan 2 genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hal itu akan kita jelaskan pada halaman yang selanjutnya. Kita hanyalah yang masuk syurga ni hanyalah 2 genggaman Allah sahaja. Ramai ke tak ramai itu dikira di akhirat esok lah, ya. Kalau 2 genggam manusia ni tak ada orang lah, ya. Tapi kalau 2 genggam Allah, 2 pegangan Allah, 2 yang Allah dah tentukan masuk syurga tu, di akhirat besok ramailah orang-orang mukmin ni. Tapi yang paling ramai sekali masuk neraka, ya, ialah orang-orang yang bukan mukmin ni paling ramailah masuk neraka. Sebab itu neraka tu diceritakan, ya, 7 tingkat. Setiap neraka tu, satu neraka tu seluas langit dan bumi ni, 7 tingkat, ya? Dan pintunya di atas 1, 2, 3, 4 sampai ke 7. Dan yang paling atas sekali neraka adalah dihuni oleh orang-orang mukmin, oleh oleh umat Nabi Muhammad, ya, yang banyak buat maksiat. Itu neraka yang pertama. Umat Nabi Muhammad yang banyak buat maksiat, dia akan duduk di neraka yang pertama. Dan akhirnya mereka akan dikeluarkan apabila mendapat syafaat. Jadi kalau orang mukmin masuk neraka, mereka akan diberikan syafaat akhirnya. Tapi berapa lama, ini Allah lah yang tentukan. Berapa lama kita dalam neraka. Dan mengikut riwayat diceritakan oleh ulama-ulama mengatakan bila orang mukmin ni masuk neraka, mereka dimatikan. Ya. Mereka akan terbakar hangus kemudian dimatikan supaya mereka tak terasa azab dalam neraka tersebut. Ya. Orang mukmin tak terasa azab, dimatikan. Macam hari inilah tuan-tuan, ya, dalam dunia hari ini bila orang tu sakit COVID-19 tak boleh nak diubati, sakit terlampau-lampau sangat, maka ditidurkan. Ya, ditidurkan. Sama ada dia akan tidur terus ataupun tidur sementara. Ditidurkan tu supaya jangan terasa azab dan sakitnya COVID-19 ni. Ya, ditidurkan. Dan setengah-setengah mereka-mereka yang mana-mana keluarganya ditidurkan tu, dia dapat telefon daripada hospital, dia kata sekarang suami puan akan ditidurkan. Sebab itu puan dikehendaki mengajarnya 2 kalimah syahadah ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, daripada dalam telefon sahaja. Tak boleh berdekat. Dah mengajar kalimah syahadah tu, maka ditidurkanlah, sama ada suami dia ke ataupun isteri dia. Ya. Nasib baik sedar, nasib baik tak sedar. Cikgu mati sedar kan? Cikgu mati pun dah ditidurkan dah. Nasib baik dia sedar. Tapi mengucap tak? Nak tidur tu mengucap tak? Tak ada. Nasib baik sedar. Dia tahu sedar tu. Dia tak ajar mengucap. Tapi ada yang lain tu dia ajar. Isteri dia telefon, ajar mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu tak bangun dah, habis. Yang ditidurkan tu. Ya? Ini rezeki masing-masing lah, tuan-tuan. Ya? Bukan saja kena COVID-19 kena tidurkan, yang kena
penyakit-penyakit lain pun, ya. Yang kurang oksigen pun, ya, ditidurkan, ataupun yang sakit-sakit denggi ke, ada yang ditidurkan, ya. Jadi ini semuanya adalah cara pengubatan di dunia, ya. Di akhirat besok bila kita masuk neraka, kita juga dimatikan supaya tak terasa sakit dalam neraka. Orang mukmin. Kemudian bila dah selesai kita menjalani hukuman di dalam neraka tersebut, kita pun disedarkan balik, kemudian kita dimasukkan ke dalam syurga dengan syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kita masuk syurga tu, kita dimandikan dalam sungai yang dipanggil sungai kehidupan dekat dengan syurga, ya. Macam kita lahir jugalah. Bila kita lahir daripada rahim ibu kita, kita kena apa? Kena mandi dulu. Dimandikan oleh siapa? Oleh bidan-bidan yang ada. Kemudian dimandi, dibasuh, kemudian diapakan? Diazankan, diiqamahkan. Dalam masa 7 hari diakikahkan, ya. Kemudian diberi nama. Itu dalam masa 7 hari lah, ya. Itu sambutan-sambutan kepada kehidupan dan sambutan-sambutan kepada kematian lain pula, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ya. Dah bunyi jam dah. Dah masuk waktu dah. 5 minit. Saya dengar dah bunyi loceng dah tadi. Baik, para syuhada ketika dihisap. Siapa dia syuhada? Setengah menyebutkan syuhada ini adalah orang-orang yang mati syahid di medan perang. Itu syuhada. Dan ada juga yang menyatakan syuhada ini adalah, ya, saksi-saksi, ya. Saksi-saksi yang akan menjadi saksi kepada kita besok. Kita ni ada saksi, tuan-tuan, ya. Kalau kita duduk dalam masjid ni, siapa saksi kita? Antara saksi kita yang paling besar ialah malaikat-malaikat yang ada keliling kita ni. Setengah kata 7,000, setengah kata 70,000 malaikat ada keliling kita ni. Sebab malaikat adalah dijadikan daripada cahaya, jadi dia tak mengambil tempat. Dia tak ada nak duduk, ada tempat duduk, ya. Kalau dia ada perlukan tempat untuk duduk malaikat ni, kita tak dapat duduk. 70,000 mana kita nak duduk? Sebab itu kita ni adalah makhluk yang dipanggil jirim. Jirim maknanya kita tahayus, kita perlu pada ruang dan tempat. Itu dipanggil jirim. Malaikat tak perlu. Dia boleh mana-mana aja duduk. Ya? Dia tak perlu tempat nak duduk. Malaikat, jin, iblis yang dijadikan daripada cahaya, yang dijadikan daripada api ni, dia tak perlu kepada ruang dan tempat. Tapi kalau setengah-setengah orang dia jumpa ada tempat kawasan yang orang bunian duduk, perkampungan dia jumpa, dia masuk kampungan tu, disambut dengan baik, diajak kahwin pula oleh perempuan bunian tersebut. Ini cerita-cerita orang yang dah dibawa oleh makhluk manusia ni, dibawa oleh makhluk jin yang bernama bunian, kita panggil bunian, ya, ke dalam alam dia, masuk alam dia. Bila kita masuk alam dia, apa yang mereka makan, kita makan. Kalau mereka makan mi goreng ataupun mi sup, kita pun makan. Itu dalam kampung dia, dalam alam dia. Bila kita keluar, apa yang sebenarnya yang kita makan? Itulah cacing-cacing tanah yang ada di dalam kampung tu. Dan kita rasakan kita makan mi goreng, tapi sebenarnya alam mereka dah lain. Itu bahawa alam makhluk halus di dunia ini. Belum lagi kita masuk akhirat, alam makhluk halus di dunia ni. Ada banyak tempat dalam Gombau ni. Kalau tuan-tuan rajinlah, boleh kira tempat di mana duduknya kampung-kampung orang bunian ni dalam Gombau ni lah. Boleh cari tempat dia. Yang saya tahu tiga tempat. Dan 4 tempat lah yang saya tahu lah. Satu kita tanya Ustaz Zakaria. Kenal Ustaz Zakaria tak? Sebelah pondok dia tu adalah kawasan orang-orang bunian duduk. Dia cukup takut anak-anak murid dia lari masuk dalam tu, hilang. Dia kata, kawasan orang bunian ni. Dia cakap lah, saya pun tak tahu.
Dekat kampung Tanah Datar, Sulaiman tahu ni, orang Bunian duduk kat mana? Bukit Sembilan, betul tak? Sulaiman dia tampak lagi. Bukit Sembilan, ya, ada. Itu ada cerita dia. Itu Bukit Sembilan. Di sebelah jalan kota arah ke Legong Ulu, ada satu kawasan tu, kawasan orang Bunian. Ya. Kemudian di dekat dengan kampung Tanah Datar ada hutan sebelah tu pun perkampung. Itu yang saya tahu. Banyak lagi. Ya. Banyak lagi. Sebab itu bila kita berjalan tengah malam ke siang ke pagi ke, kita baca ayat surah, ayat apa? Ayat kursi. Untuk mengelakkan gangguan. Bacalah ayat kursi supaya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk gaib yang mungkin berniat jahat dengan kita. Ya. Jadi tadi kita sebutkan tentang syuhada ni, orang yang jadi saksi, ya? Orang jadi saksi, ya? Syuhada ni saksi. Menurut sebagian ulama bahawa para nabi dan syuhada akan tetap dihisap dengan melihat ayat dalam surah Az-Zumar, ya? Maksudnya, dan berikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil sedang mereka tidak dirugikan, ya. Jadi nabi-nabi dan para syuhada, iaitu orang-orang yang wafat, orang mati di medan perang pun akan dihisap. Itu istilah yang pertama tentang syuhada, ya. Orang-orang yang wafat ataupun mati di medan perang kerana mempertahankan Islam, maka matinya dipanggil mati syahid, pun dihisap besok di akhirat. Walaupun banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis menunjukkan bahawa orang-orang yang mati syahid ni akan terus masuk syurga, tapi apa pun mereka juga akan dihisap besok di akhirat, tuan. Sedangkan orang mati syahid itu adalah orang yang paling tinggi makam dia. Baik itu kalau kita ikut makam orang Islam ni, yang pertama sekali nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang kedua para siddiqin, iaitu sahabat-sahabat Rasulullah dan juga sahabat-sahabat nabi-nabi, ya. Nabi-nabi yang dahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, ada Hawariyun nama dia, itu para siddiqin. Yang ketiga, hierarki yang ketiga ialah para syuhada. Ini tingkat yang ketiga paling tinggi dalam hierarki orang Islam, para syuhada. Para nabi, para anbiya, para rasul, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada. Yang keempat, para awliya, wali-wali Allah. Itu nombor 4. Nombor 5, orang-orang saleh macam tuan-tuan ni. Betul lah, orang saleh. Kalau kita duduk dalam masjid ni, orang saleh lah. Kalau duduk dalam kelab malam, pakai macam ni pakai, duduk kelab malam, saleh ke pasik. Duduk kelab malam tak buat apa, tapi pakai macam pakaian yang dipakai kat pergi masjid. Tak panggil orang saleh kalau kita duduk bergaul dengan orang yang melakukan maksiat di kelab-kelab malam tu. Orang yang minum arak, orang yang menari dan sebagainya, ya. Jadi orang yang kelima adalah golongan orang saleh. Yang keenam, orang-orang mukmin biasa. Yang kita jugalah mukmin biasa. Yang ketujuh, orang-orang asi. Apa dia orang asi? Orang yang banyak melakukan maksiat. Tujuh hierarki orang Islam. Semuanya kena hisap. Tak ada siapa pun yang lepas daripada dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah dulu tuan-tuan, ya. Untuk malam ini, insya-Allah kita akan sambung lagi lah, ya. Berkaitan dengan kitab kematian dan alam akhirat ni, ya. Sebanyak sedikitnya kita didedahkan dengan apa yang akan berlaku besok di akhirat. Masanya mungkin dekat, masanya mungkin jauh, ya. Sekian itu dulu, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin bi ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.